Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang berusaha barisan TPTP serta sahabat-sahabat perjuangan yang saya kasih sekalian. InsyaAllah hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk tazkirah, iaitu ayat cinta dalam 9 firman Allah yang dapat menukarkan lelah kita menjadi lillah. Okay? Lelah kita menjadi lillah. Lelah letih kita kan? Letih kita menjadi lillah. Okay, saya ketengahkan tajuk ni sebab lately ni kita semua busy, sibuk kan? Sibuk dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji lah. Okay? Tapi kita kena tahu yang Allah ni dia meletakkan sesuatu beban pada kita ni pada tahap yang kita sanggup untuk menerimanya. Cuma sometimes kita lupa. Bila kita terlalu letih tu kita lupa untuk berprasangka baik lah. Dan kehidupan ini kadang-kadang dia memang sangat mencabar. Namun satu perkara yang kita semua kena tahulah, dan yang pasti benda yang mencabar tu, cabaran yang kita hadap dalam hidup kita ni semuanya akan berlalu. Semua dia akan flow lah, dia akan berlalu. Jadi untuk mengingatkan kita betapa Allah sangat menyayangi umatnya, jadi jom kita bertadabbur 9 ayat ini. Semoga ia menguatkan hati kita semua dan merasakan dunia sudah, bila kita rasa yang dunia dah keras sangat kat kita kan. Jadi kita stop sekejap, kita berehat, kita kita ambil ibrah daripada firman Allah supaya kita dapat meneruskan perjalanan ini dengan lebih baiklah. Okay, so berikut firman Allah yang dapat kuatkan hati yang tengah lelah supaya ia menjadi lillah. Okay, yang pertama adalah dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Firman Allah, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan sahaja setelah mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi kat sini kita kena faham bahawa cubaan dan ujian adalah sesuatu yang pasti yang akan dialami oleh setiap hamba Allah. Jadi ketika ujian atau kesulitan itu datang, bukan bermaksud Allah sedang menjauh, tetapi Allah sedang hampir dengan kita. Kita selalu dengar kan yang jika seorang hamba itu mendekatiku sejengkal, nescaya Allah mendekatiku satu hasta. Jika dia mendekatiku satu hasta, nescaya aku mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, nescaya aku mendatanginya dengan berlari kecil. Ini hadis sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian surah yang kedua iaitu At-Taubah ayat 129. Maka janganlah berpaling dari keimanan dan katakanlah cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain darinya. Hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Okay, Allah mengingatkan kita bahawa kita tidak perlu bergantung sangat dengan sesiapalah. Okay, tidak perlu bergantung sangat dengan manusia selain Allah. Jadi tetaplah berpegang teguh pada kebaikan dan jangan mudah menyerahkanlah dalam kehidupan. Okay, sebab Allah ni dia sayang kita. Sebenarnya dia sentiasa ada je dengan kita. Cuma kita je, kita nampak benda fizikal, benda yang nyata depan mata dan kita merasakan bahawa yang itulah tempat kebergantungan kita. Tapi tak, sebenarnya yang paling utama adalah tempat kebergantungan kita yang paling agung adalah Allah. Kemudian ayat yang ketiga adalah dari surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dekat sini kita kena faham bahawa Allah ni dia memberi ujian pada hamba-Nya dengan penyelesaian. Mesti ada penyelesaian. Jadi dalam Al-Quran jelas Allah katakan bahawa untuk mendapat pertolongan Allah dalam hidup ini, formulanya adalah dengan sabar dan solat. Okay, Allah bagi formula dah. Kita bersabar dan kita solat saja dengan khusyuk. InsyaAllah pertolongan Allah itu akan datang. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni pula Allah katakan, Allah ingatkan kita untuk tidak meratapi nasib. Jangan rasa lemah dan terlalu bersedih sangat. Jangan kita terlalu bersedih. Sebab apa? Sebab kita kena faham yang dunia ini memang satu pentas ujian. Okay? Jadi yang pastinya adalah kematian dan
Yang kekal abadinya adalah alam di akhirat sana. Okay. So dunia ni memang pentas ujian. Kita hidup ni, kehidupan kita kat dunia ni sementara dan sebenarnya sangat singkat. So kalau kita tahu yang mati itu pasti, alam akhirat itu benar dan dia kekal abadi, kita tak terlalu bersedih dan kita tak terlalu meratap nasib kita dekat dunia ni lah. Sebab apa? Sebab rugilah. Okay? Dunia kita, hidup kita yang panjang tu dekat akhirat sana. Yang kat sini sikit je. Okay? Kemudian ayat yang seterusnya dalam surah Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi kat sini Allah kata, mintalah pertolongan. Mintalah dekat dia. Mohonlah pada dia. Mohonlah pada aku. Mintalah pada aku. Sebab apa? Sebab Allah ni dia sangat suka hamba yang meminta-minta dan memohon pada dia. Dia sangat suka. Kalau manusia suka meminta-minta pada kita, kita rasa kadang-kadang serabut kan. Sekali dua kita okey. Tapi Allah ni tak, dia suka. Lagi kita mohon, lagi kita banyak berdoa dekat dia, lagi dia cinta, lagi dia suka pada kita. Okay, sebab apa? Sebab dia nak kita berbicara dengan dia. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah, ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah tidak mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. So kadang-kadang kita ni dihadapkan dengan kenyataan yang kita tak suka nak dengar. Okay, ataupun yang kita rasa macam, kenapa cakap macam tu? Aku tak macam tu. Kita rasa macam tu. Tapi kita kena belajar untuk ikhlas dan sentiasa berprasangka baik. Okay, sebabnya kita tak pernah tahu pun. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita tak pernah tahu pun apa yang paling terbaik untuk diri kita. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu hamba dia macam mana dan dia tahu untuk meletakkan apa yang terbaik untuk hamba dia. Kemudian ayat seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka itulah yang akan mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Okay, sejelas dalam ayat ni, Allah kata yang dunia ini adalah tempat untuk ujian. Jadi siapa yang dapat melepasi ujian itu, pasti ni janji Allah ni, pasti Allah akan bagi ganjaran yang besar. Jadi kita kena bersabar je lah, ikut pada formula kehidupan tadi. Bersabar dan teruskan solat dengan khusyuk. Kemudian ayat yang seterusnya dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebaikan dan kuatkanlah kesabaran kamu. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Jadi kat sini Allah ingatkan kita bahawa sabar lagi. Okay, sebab apa sabar ni kan? Bila dalam ayat-ayat ni, bila Allah kata bersabarlah kamu dan teruskanlah bersabar. Jadi kat sini membawa maksud yang sabar ni dia tak ada batas. Allah kita suruh bersabar. Okay, bersabar dan teruskan lagi bersabar dan tingkatkan lagi kesabaran. Sebab memang itulah tujuan kita sebagai hamba ni, memang kita kena sentiasa terus menerus bersabar. Sebab apa? Macam tadilah, itu adalah formula kejayaan. Kemudian ayat yang last sekali dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 8. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Okay, so dalam ayat ini, Allah sebut 2 kali. Yang Allah kata, sesuatu masalah itu pasti disertai dengan penyelesaian dan pasti akan ada hikmah. Allah sebut 2 kali. Maksudnya betul lah. Dia bukannya masalah tu dia sekadar masalah saja. Pasti ada penyelesaian dia dan kalau kita bersabar tu pasti ada hikmah dia. So ketika kita sedang merasa lemah,
Kita kena ingat dialah yang maha berkuasa, dialah yang boleh membantu kita, dialah yang maha memberi pertolongan. Dan kita kena tahu dalam kesusahan kita ni sebenarnya kan Allah dah bagi banyak nikmat dalam hidup kita yang kita tak nampak. Benda yang kita nampak lah. Benda yang kita tak nampak tu sebenarnya banyak. Contohnya apa? Kita dapat bernafas, kita dapat bergerak, kita masih lagi boleh bercakap, kita masih lagi boleh melihat. So itu adalah nikmat-nikmat yang sebenarnya Allah sentiasa alihkan pada kita. Kita sedar ataupun tidak. Sebab ada satu cerita lah, ingat tak? Tahu tak cerita yang Puan Mashita tu, yang dia accident tu kan? Yang dia accident, dia seorang yang berkerjaya lah, dia berkaliber, dia seorang businesswoman, dan dia punya pekerjaan dia tu banyak menggunakan pergerakan dan juga mata dia lah, sebab dia creator content kan, yang buat video apa semua tu kan. Dia ditimpa musibah dan dia mengalami kemalangan. Tapi dalam kemalangan tu dia punya penglihatan mata dia hilang. Tapi kan sahabat semua, dalam tempoh 44 hari dia kemalangan tu, dia boleh bangkit balik, dia boleh bercerita dekat semua orang pengalaman dia tu, dan dia katakan yang ini adalah satu hikmah pada dia. Dia kata Allah sedang bergurau dengan dia. Dia kata Allah sedang bergurau dengan dia. Dia kata iman dia sangat tinggi lah. Dan kita fahamlah pada dia tu Allah number one. Allah dalam hati dia. Dia kata ini sekadar gurauan Allah pada dia. Allah dah bagi nikmat pada dia sebelum ni. Sekadar Allah tarik sikit sahaja nikmat pada dia. Takkan dia nak rasa down, takkan dia nak rasa lemah. Macam tu sekali. Penglihatan tau. Sesuatu yang penting lah kan dalam hidup kan. Jadi wallahu a'lam. Setakat itu sahaja. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Semoga kita terus bersemangat. Semoga kita saling mendukung antara satu sama lain. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.